Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam info sihat Ahmad Afiq. Hari ini kita teruskan lagi topik kita yang tajuknya menarik hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran di Pusat Bekam Al-Muntazar di Jalan Loh Yunus, Kota Baru, Kelantan. Okey, baiklah, saya akan update saya punya track kesihatan saya berjalan setiap hari 6,000 langkah setiap hari. Saya ada update di Instagram saya Pusat Bekam Muntazar. Jadi anda boleh lihat di sana di Instagram saya Pusat Bekam Muntazar untuk melihat perkembangan saya setiap hari tentang treadmill saya. Alhamdulillah setiap hari saya buat dan saya akan update di dalam Instagram tersebut. Okey, baiklah, untuk info sihat Ahmad Afiq hari ini kita akan bersiaran tentang tajuk yang sangat menarik hari ini, iaitu tabiat makan lewat malam menjejaskan kualiti kesihatan. Baiklah, rata-rata hari ini di zaman ni kebanyakan orang semakin suka makan lewat malam. Tabiat ini telah seperti menjadi satu budaya baru masyarakat kita di Malaysia ini. Tahukah anda, perbuatan tabiat ini, makan lewat malam, adalah satu perbuatan yang melanggar fitrah dan tabiat biasa manusia. Ini kerana perbuatan ini dapat menjejaskan kesihatan kita sekaligus mengurangkan kualiti kesihatan kita. Tanpa anda sedar atau tidak, faktor hari ini dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan maju, manusia semakin canggih dan maju. Tetapi kenapakah manusia hari ini mudah jatuh sakit, mudah lemah, mudah terganggu dengan kesihatan? Ini adalah faktor-faktor yang kita perlu bicarakan, yang perlu kita bincangkan hari ini. Okey, baiklah. Okey, sebelum itu, fakta yang saya sediakan di sini, hendak beritahu. Untuk fakta ini adalah perut manusia ni, perut kita, setelah kita mengambil sesuatu makanan, hidangan, perut kita akan merasa kenyang selepas 20 minit dalam tempoh kita makan. Jadi, apabila kita makan dengan kuantiti yang banyak dan kita rasa tak cukup dengan kuantiti yang sedikit, dan kita akan merasa selepas 20 minit dan kita akan rasa kekenyangan sangat, dan masa itulah kita akan rasa menyesal kerana mengambil makanan lebih, kalori lebih. Jadi faktor yang kita kena tahu sekarang ni, faktanya adalah kita makan, selepas kita makan 20 minit baru badan kita merespon, dan rasa kenyang itu datang selepas 20 minit kita makan. Jadi ianya adalah satu proses yang kita kena ketahuilah badan kita ni, supaya kita dapat perbaiki kembali cara makan kita agar kita mengambil kuantiti makanan kita dengan secara terkawal. Okey, baiklah, satu lagi fakta yang saya nak kongsikan kepada anda. Perut kita mengambil masa 4 jam untuk proses pencernaan makanan sebelum kita tidur. Jadi waktu terakhir yang saya syorkan tidak lebih daripada 9 malam untuk anda mengambil makan lewat malam. Selepas pukul 9 malam sehingga pukul 2-3 pagi sehingga subuh, itu adalah waktu makan yang dikira sebagai makan lewat malam. Kerana selepas pukul 9 malam anda nak tidur, mungkin pukul 9 anda makan, anda nak tidur pukul 12. Jadi anda ada 3 jam saja, tak cukup. Seawal yang boleh anda, kalau pukul 9 anda makan, pukul 1 baru anda boleh tidur. Jadi adakah ianya baik untuk anda yang nak bekerja di awal pagi, nak bangun di awal pagi? Jadi oleh itu, aturlah jadual pemakanan kita agar kesihatan kita ni terjaga. Apabila anda makan contohnya pukul 12.30 malam, pukul 4 pagi baru anda boleh tidur. Kebiasaannya orang yang berjaga malam ni, pukul 12 dia makan, dan betul pukul 4 sebelum subuh dia akan tidur. Itu secara kita sedar atau tidak sedar berlaku.
Tabiat makan lewat malam ini hari ini telah menjadi satu budaya tabiat yang salah. Ini kerana mendorong faktor ini terjadi, tabiat makan lewat malam ni terjadi kerana faktor berjaga lewat malam. Terutamanya di hari Minggu. Tak kira, saya melihat sini, mungkin anda perasan, semua lapisan golongan dari kanak-kanak, remaja, dewasa banyak menghabiskan terutamanya waktu cuti hari Minggu ataupun hari kelepasan am. Mereka ni semua tidur berjaga malam, tidur lewat malam, dan ada yang tidur pagi selepas subuh ataupun sebelum subuh. Jadi ini perkara yang melanggar fitrah kita, kerana kita sudah mindset esok hari Minggu dan kita rasa kita jaga malam dan kita tidur pagi. Adakah ianya baik untuk kesihatan badan kita? Tidak baik. Jadi kita kena ubah amalan-amalan yang tidak baik ini agar kesihatan kita kembali terjaga. Okey, seterusnya, tabiat makan lewat malam ni juga berpunca daripada budaya lepak, budaya bersosial di tengah malam, berlepak-lepak di kedai makan, tengok bola dan tengok sebagainya. Jadi budaya-budaya ini tidak sihat sebenarnya, kerana selepas pukul 9 malam sebaiknya kita tidak lagi mengambil makanan dan bersiap sedia untuk tidur. Kanak-kanak perlu tidur pukul 9 malam dan remaja perlu tidur pukul 10 malam, dan orang dewasa seawal-awalnya dan sebaik-baiknya pukul 10.30 hingga 11 malam sudah kena tidur. Dan orang dewasa akan tidur pukul 9. Orang-orang tua yang umur 60 tahun ke atas, mereka ini akan tidur awal, pukul 9 ataupun selepas isyak mereka dah tidur. Jadi itu antara waktu-waktu yang kita kena tidur. Tapi yang menjadi permasalahannya hari ini, waktu tidur dari kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang tua pada hari ini sangat tidak mengikut jadual yang ditetapkan fitrah badan kita. Jadi ianya satu masalah, kerana masalahnya besar akan timbul, iaitu masalah kesihatan yang kita akan bincangkan ini. Hari ini saya ada senaraikan 8 perkara yang menjadi kesan kepada tabiat pemakanan, tabiat makan lewat malam ini. Iaitu saya bincangkan mengenai tabiat makan lewat malam akan menjejaskan kualiti kesihatan. Okey, poin yang pertamanya saya nak share kepada anda adalah kesan daripada kita makan lewat malam boleh mengakibatkan sistem penghadaman kita tidak sempurna. Ini kerana makanan yang kita makan tersebut, proses pencernaan makanan itu terganggu. Kerana apabila kita makan, contohnya kita makan pukul 11, 12 dan kita rasa kekenyangan dan kita terus tidur. Sedangkan perut kita memerlukan lebih kurang 4 jam untuk memproses makanan tersebut dan kita terus tidur. Jadi apabila satu proses pencernaan tidak dapat dilakukan dengan baik, maka kalori-kalori terlebihan yang kita makan tersebut disimpan dalam lemak dan akan mengakibatkan berbagai-bagai lagi implikasi kesihatan yang lain. Jadi yang pertama yang terganggunya adalah sistem penghadaman kita. Okey, seterusnya, kesan buruk daripada amalan tabiat makan lewat malam ni adalah, yang keduanya adalah seseorang itu boleh mengakibatkan risiko untuk mendapatkan penyakit pedih huru hati. Penyakit pedih huru hati ini juga boleh mengakibatkan risiko untuk mendapatkan asma, sesak serak nafas secara kronik, dan yang lebih membimbangkan perkara ini adalah boleh mengakibatkan kanser asparagus, saluran pemakanan kita di sini dan di bawah ni. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana timbulnya ulcer di dalam saluran asparagus tersebut. Ini kerana perkara ini terjadi kerana fructose acid keluar dengan banyaknya secara tidak terkawal. Jadi ianya boleh mengakibatkan pedih huru hati dan juga boleh mengakibatkan gastrik. Itu adalah antara faktor-faktor yang anda kena tahu. Okey, seterusnya, kesan kesihatan yang menjejas kesan kesihatan akibat daripada makan lewat malam ni juga boleh mengakibatkan peningkatan hormon kortisol, iaitu hormon stres kita akan meningkat. Ini terjadi
Ini terjadi kerana orang kata ini terjadi kerana kita telah ini hormon kortisol ni terjadi kerana badan kita telah jadi stres. Kerana perbuatan kita yang sangat mengejutkan tersebut boleh mengakibatkan badan kita ni tidak bersedia untuk suatu perkara itu. Jadi hormon kortisol apabila dia telah keluar dengan banyaknya mengakibatkan kita akan menjadi stres dan akan memakan makanan yang dalam kuantiti yang banyak. Jadi apabila kita stres, kita rasa nak makan dan kita makan dengan banyaknya. Jadi itulah yang menjadi faktor kualiti kesihatan kita menurun. Dan seterusnya, apabila hormon kortisol ni sangat tinggi dalam badan kita, boleh mengakibatkan badan seseorang itu akan menjadi rasa hendak suka makan pedas-pedas waktu malam. Tak kira pagi, petang, siang, malam, nak makan makanan yang pedas. Jadi apakah kesan daripada makan makanan pedas ni? Maka kesan yang utamanya boleh kena kanser usus, boleh terkena buasir dan sebagainya lagi. Kerana apabila hormon kortisol tidak terkawal dalam badan, untuk menyeimbangkannya, kita manusia akan rasa hendak mencari satu benda yang pedas untuk boleh challenge rasa sensasi untuk melegakan hormon kortisol yang sedang tidak terkawal dalam badan kita tu. Ada setengah orang tu mengamalkan kopi, Nescafe yang kuat untuk melegakan hormon kortisol ini. Adakah perkara ini perkara ini tidak akan selesai dengan cara begitu? Kerana faktor yang utama yang perlu diubahnya adalah tabiat makan lewat malam ni kena ubah kepada lebih awal agar hormon kortisol kita tu terkawal. Okey, seterusnya yang keempat, kesan akibat kita makan lewat malam ni juga boleh mengakibatkan mengganggu kualiti tidur kita dan juga boleh kita mengalami masalah kekurangan tidur pada waktu malam. Ini terjadi kerana apabila kita tidur dalam keadaan kekenyangan, kita tidur tidak terlalu nyenyak. Tidur kita tu tidak nyenyak dan boleh keluar ahli basi dengan banyak. Dan juga boleh juga terjadi tidak cukup tidur. Kerana tidur yang kurang, contoh walaupun tidur tidur dalam 5 jam untuk orang dewasa, tidak cukup. Kerana tidur dalam keadaan yang tidak bersedia, tidur dalam keadaan kekenyangan, tidur dalam keadaan yang tidak tenang. Jadi 5 jam yang dilalui itu, 6 jam yang dilalui dalam proses tidur itu adalah tidak mencukupi. Itu adalah faktor yang anda kena tahu. Okey, yang seterusnya, faktor kelima, kesan kesihatan daripada pengamalan tabiat makan lewat malam ni juga. Kesannya yang besarnya adalah ia boleh menyebabkan pelbagai-bagai penyakit. Di sini saya senaraikan faktor yang kelima adalah boleh mengakibatkan hipertensi dan juga stroke. Kenapa hipertensi terjadi? Hipertensi terjadi kerana buah pinggang kita telah mengalami kegagalan fungsi yang secara sebaiknya. Kerana buah pinggang kita tugasnya adalah untuk mengawal tekanan darah dalam badan kita. Apabila buah pinggang kita stres, pankreas kita stres, maka macam-macam keadaan kesihatan yang tidak baik akan berlaku dalam badan kita. Dan juga apabila hipertensi terlalu tinggi dan mengakibatkan kolesterol dan penyakit jantung dan seterusnya, seseorang itu boleh mendapatkan stroke kerana makan lewat malam. Terutama apabila dia makan makanan yang berlemak, berminyak, makanan yang tinggi kalori. Itu adalah faktor untuk mendapatkan stroke sangat cepat, untuk mendapatkan hipertensi sangat cepat, kolesterol tinggi sangat cepat, mendapatkan penyakit jantung dengan cepat. Jadi kesihatan kita sangat terganggu apabila kita makan waktu malam. Trend terkini yang kita tahu, apabila seorang tu lapar tengah malam kerana berjaga, sahaja berjaga, mereka akan makan apa? Mereka akan makan mi segera, ataupun sekurangnya pergi drive thru, pergi makan makan fast food, tak kiralah jenama apa drive thru tu. Jadi perkara-perkara ini meningkatkan lagi pelbagai-bagai lagi komplikasi penyakit kardiovaskular terhadap kita. Jadi perkara itu mungkin kita sedar atau tidak sedar, perkara ini telah menjadi tabiat dan budaya orang kita dan boleh mengakibatkan kita semakin sakit kerana kita makan lewat malam. Dengan perbuatan kita ini, kita tak sedar, dengan perbuatan kita ini menyusahkan lagi pihak hospital.
Kerana kita saja, kerana sakit kita, tabiat daripada kita ni memenuhkan hospital. Jadi dan juga kerajaan terpaksa menanggung kos-kos perubatan kita. Jadi adakah ini baik untuk ekonomi negara? Adakah ini baik untuk belanjawan negara? Adakah ini baik untuk kesejahteraan negara? Maknanya tidak baik. Perkara ini perlu diubah segera. Okey, seterusnya, faktor seterusnya yang keenam, kesan daripada tabiat makan lewat malam untuk kesihatan kita ni, dapat seseorang itu akan dapat risiko yang tinggi untuk mendapatkan diabetes mellitus, iaitu kencing manis. Ini kerana apabila seorang itu makan lewat malam, insulin kita tu akan terkejut dan juga stres. Pankreas kita tu akan stres dan menyebabkan insulin tu keluar dalam keadaan yang tidak mencukupi, dan kerana insulin kita telah letih kerana telah bekerja dari pagi, tengah hari, petang dan malam, pankreas kita akan nak berehat, badan kita nak berehat. Jadi apabila kita suruh dia overtime bekerja, adakah pengeluaran insulin tu dapat keluar dengan cara yang lebih berkualiti? Tidak. Seperti anda bekerja lebih 8 jam sehari, lebih 12 jam kerja sehari, adakah anda dapat perform dengan lebih baik bekerja? Tidak. Walaupun anda bekerja shift lebih 12 jam anda bekerja, tentu anda sangat letih, anda akan sangat stres, anda jadi lapar dan sebagainya. Itu antara faktornya. Okey, seterusnya yang ketujuh, faktor yang boleh menyebabkan kata penyakit kesihatan berpunca daripada kesan pengambilan tabiat makan di lewat malam ni juga adalah boleh meningkatkan risiko obesiti, kegemukan. Ini kerana faktor-faktor ini berlaku kerana proses untuk memproseskan kalori tersebut tak dapat dijalankan dengan baik kerana kita tidur. Jadi ianya akan jadi lebihan kalori yang disimpan di dalam lemak. Jadi lemak terlampau banyak, jadi besarlah badan kita. Jadi kegemukanlah kita, obesiti lah kita kerana faktor pemakanan kita yang salah. Okey, seterusnya yang ke-8. Ini adalah tips terakhir lah yang kita boleh kongsikan. Apakah kesan tabiat makan lewat malam ni kepada kesihatan ni adalah, seterusnya ianya akan mengakibatkan imunisasi kita semakin rendah. Faktor antibody kita, metabolisme kita, daya ketahanan tubuh badan kita menjadi rendah. Dan ianya seterusnya akan menyebabkan badan kita ini boleh mudah diserang penyakit, senang kena penyakit, terutamanya penyakit kardiovaskular yang saya telah sebutkan tadi. Jadi perkara ini perlu dipandang serius oleh kita semua agar kita semua berubah, mengubah cara makan kita, mengubah gaya hidup kita, mengubah jadual waktu makan kita. Jika kita tidak ubah dari sekarang, maka kita akan terus ke belakang, dan sasaran negara kita hendak menjadi negara yang maju tidak akan terlaksana kerana kita sebagai tenaga-tenaganya tidak dapat menjalankan kerja dengan baik kerana kualiti kesihatan kita menurun. Kita tidak dapat membuat produktiviti untuk negara kita sendiri. Alangkah ruginya negara kita apabila kita tidak sihat, tidak mendapat jalankan produktiviti kita, tidak dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik. Jadi ubahlah pemakanan kita dan ubahlah gaya hidup kita. Gaya makan lewat malam kena ubah, gaya berjaga malam pun kena ubah. Tidak ada orang kata kalau nak berjaga malam ada kerja, lain cerita orang yang bekerja shift ataupun orang yang kena menjaga mengikut jadualnya, tidak mengapa. Tapi mereka juga mendapatkan kesan, orang yang kerja shift ni pun dia akan mendapat kesan sampingan jika mereka juga makan lewat malam. Apabila mereka kerja shift, hormon mereka tidak akan stabil dan mengakibatkan masalah. Orang kata mereka ni, tubuh badan mereka ni akan jadi lebih besar sedikit walaupun tidak obesiti. Kerana hormon mereka dalam badan itu tidak normal, orang yang bekerja shift. Itu antara yang perkara yang anda kena tahu. Okey, di sini untuk faktor penyelesaian perkara ini, saya ada memberi satu cadangan waktu makan yang terbaik untuk anda, iaitu waktu makan pagi, waktu makan tengah hari dan waktu makan malam. Di sini waktu terbaik yang saya boleh showkan kepada anda untuk makan pagi, sarapan,
adalah pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Sebaik-baiknya kita selepas kita bangun, contoh kita bangun pukul 5.30. Jadi lepas semain subuh pukul 6 kita boleh bersarapan. Dan waktu terakhir untuk sarapan adalah tidak lebih pukul 9 pagi. Itu waktunya. Dan pagi adalah waktu untuk kita detox perut kita. Jadi pagilah untuk kita pagilah waktu terbaik untuk kita buang air kecil, buang air besar dan untuk kita detox badan kita. Okey, seterusnya waktu tengah hari yang saya cadangkan adalah makan lunch kita adalah pukul 12.30 hingga pukul 2.30. Itu adalah waktu terbaik untuk kita makan tengah hari. Dan waktu makan malam yang terbaik adalah pukul 5 petang sehingga tidak lebih pukul 9 malam. Jadi yang waktu terbaik berkualiti untuk makan malam ni adalah pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam sahaja. Jadi apabila ada majlis di luar, ada majlis rasmi dan sebagainya, anda kena berjaga-jaga makan malam. Pastikan tidak lebih pada pukul 9 malam, dan jika ada majlis tertentu, anda kena kawal pengambilan makanan anda. Baiklah, satu lagi tips yang saya boleh sharekan, apabila anda dah makan petang pukul 6, pukul 7, anda kena berus gigi anda, dan insyaAllah anda tidak akan rasa nak makan lagi, insyaAllah. Dan tidurlah awal dan tidak berjaga malam jika tidak ada urusan yang penting dan mustahak. Okey, baiklah, itu saja perkongsian saya. Jangan lupa subscribe saya di Info Sihat Ahmad Afiq, dan jangan lupa follow Instagram saya Pusat Bekal Multazah, dan Facebook saya Pusat Bekal Multazah, dan anda boleh like dan follow saya di Facebook fanpage saya Pusat Al-Multazah Hijamah Center. Baiklah, itu saja perkongsian saya, agar semua anda dapat manfaat daripada perkongsian ini, insya-Allah. Baiklah, itu saja. Salam sihat untuk semua. Maximum your potential. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.